Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya muat naik video baru. Lama dah sebenarnya tak buat naik ni pun. Okey, sebenarnya tajuk-tajuk semua, tajuk-tajuk KSSM at Maths Cikgu Aya dah penuh dah dalam YouTube ni. Dan sekarang ni Cikgu Aya nak buat latihan-latihan latih 2B. Okey, sekarang ni yang first ni latih 2B SPM kertas 2. Jadi SPM kertas 2. Latih 2B je lah Tak adalah kebat mana pun. Okey, soalan 1. Satu janjian aritmetik mempunyai 14 sebutan. Hasil tambah 14 sebutan ialah 224. So hasil tambah 14 sebutan, so 14 sebutan sama dengan apa rumus tu? 14 bagi dengan 2A plus 14 tolak 1 sebab ni dah revision ni dah 2, 4. Okey, kalau kemaskan sikit lah. 2A campur 13D sama dengan 32. Ni kalau korang kemaskan, korang ada satu jalan lain lah. Tapi kalau tiru saya punya je. Lepas tu manakala hasil tambah bagi sebutan ganjil. Sebutan ganjil ni T1 tambah T3 tambah T5 macam tu. Tambah hasil tambah sebutan ganjil sampailah ke 14. Sebelum 14 so 13 lah. Alah. Macam ni. T13 tambah sama dengan dia kata 105. Ini kalau JA ni A tambah D. Allah. Tambah A tambah silap. Ni A tambah kalau T3 A tambah 2D tambah A tambah kalau 4 ni 5 ni 4D tambah sampai yang 13 ni sampai 13 ni A tambah 12D sama dengan 105. Kalau saya kemaskan saya akan dapat A tambah ini 3. Okey, dia selang ni tau. T1, T3, T5. Last sekali A tambah 6D sama dengan 15. Kita kecilkan. So, ini persamaan 2. Jadi, kita solve persamaan 2. Persamaan 1 dan 2. Persamaan serentak biasa. Nanti kita akan dapat A sama dengan 3. D sama dengan 2. Kalau cikgu korang buat lagi latihan, korang terus buat macam ni, maknanya korang copy lah tu. Sebenarnya, orang kena selesaikan persamaan serentak ni. Okay, B. Sebutan terakhir, last term. So, 14 yang terakhir, A tambah 13, D. A kita 3 tambah 13, D 2. Sama dengan 29. Okay, siap. Soalan 1. Soalan 2. Gambar tu Y per X sama dengan KX tambah H. Okay. Dia nak minta kita lukis satu, lakarkan graf garis lurus. Jadi kalau dia bagi koordinat 2, 14 dengan 4, 14 ni, kita boleh juga buat macam sedikit jadual lah. Jadual dia kat sini X, kat sini Y. X kita 2, 14, 4, betul? 44. Jadi kalau kat sini Y per X, kat sini 7, 14 bagi 2, 11. Jadi koordinat ni akan jadi 2, 7, 4, 11. Jadi kalau saya lukis kat sini, saya akan dapat satu garis lurus yang macam ni. Kat sini lebih kurang 4, 14, 4, 11. Yang dekat sini lebih kurang 2, 7. Kat sini pintasan dia H, so kosong H. Okey, siap. Tu gambar dia. Soalan B. Cari
hitungkan nilai H dan nilai K, kita pakai kecerunan ni je. Pakai kecerunan ni je. Jadi, saya ambil M sama dengan 11 tolak dengan 7, 4 tolak dengan 2 sama dengan 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi, gradient, tengok sini K, so K sama dengan 2. Jadi kalau nak ambil H, ambil gradient yang ni, si gradient kita sama dengan 2 tadi. Boleh tak? Tak apalah, kita cari 27 dengan 0H. Kita cari gradient dia. M dia sama dengan 7 tolak H. 2 tolak 0 sama dengan 2. Nanti korang kira dapat H3. H3. Okey, siap. Soalan 2. Masuk soalan yang ketiga. Soalan ketiga. Saya ada, ini ada 2 cara, tapi boleh sukati. T tolak 2T kuasa 2. Satu lagi X sama dengan 4T tambah 1. Saya buat cara ni. 1 tolak 4T. Yang ini dx per dt. Saya buat 4. Jadi soalannya nak dy per dx untuk A. Dy per dx, saya buat dy bahagi macam ni dx. So kat sini dt, kat sini dt. So dy per dt 1 tolak 4t. Yang ni macam ni. Yang ini dx per dt, dt per dx dia terbalik. So 1 per 4. Jadi 1 per 4 kena ganti. Kena ganti 1 tolak 4. T ni ambil dekat sini. Saya ni T ni 4T tambah 1 sama dengan X. So T sama dengan X tolak 1 bahagi 4. Masukkan sini X tolak 1 bahagi 4. Ganti macam tu. Jadi kalau saya kemaskan, saya akan dapat 1 per 4 2 tolak X. Soalan A. Soalan B. Cari jika X bertambah daripada 3, X sama 3, delta X sama dengan 0.01. Cari tukukkan kecil. Okey. So, X sama dengan 4T tambah 1 dx per dt sama dengan 4. Delta X bahagi delta T sama dengan dx per dt. Sebab dia nak cari delta small increment bagi T. So, ni saya bawa naik atas. Saya naik atas. dt bahagi dengan delta X sama dengan dt bahagi dx. Jadi, kalau saya nak delta T sebagai subjek, dt bahagi dx darab dengan delta X bawa sebelah sana. So, ini delta dt per dx 1 per 4 darab dengan 0.01 akan dapat 0.0025. Okey, siap. Soalan 4. Satu zarah bergerak. Saya letak soalan ni sebab awal-awal ni kita tak pasti. Dia mungkin boleh keluar. So, saya pun bubuh lah. Soalan 4. A sama dengan 2 at least. Kita pernah belajar. Okey, ni. Ini A. Kalau nak cari, okey, saya kemaskan sikit. 2T tambah dengan 2. Kalau B, saya integrate. Kuasa 2 per 2 tambah 2T tambah C. Macam tu. Jadi, bila T sama dengan 0, laju awalnya ialah negatif 6. Jadi, saya letak kat sini. Bila T 0, V negatif 6, C sama dengan negatif 6.
Saya ganti dekat sini, C negatif 6. Jadi V sama dengan T kuasa 2 tambah 2T tolak 6. So, saya dah dapat ni. Ini soalan A. Soalan B. Soalan B, jarak. Kalau jarak ni, saya kena integrate dia. T kuasa 3 per 3 tambah 2T kuasa 2 per 2 tolak 6T tambah C. Macam ni. Jadi, bila T kosong, S kosong, T kosong, S kosong, C pun kosong. Jadi, kalau saya kemas S 1 per 3 T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 6T. So, ini S saya. Okay. S saya. Jadi, kalau dia nak cari jumlah jarak yang dilalui, yang dilalui oleh zarah tu dalam 5 saat selepas O, saya lukis ini. Saya lukis gambar ni. Jadi, gambar V lawan T. V lawan T. Okey, saya cari dia punya maksimum minimum pun boleh, atau saya cari dia punya pintasan pada part CT. Jadi saya guna kalkulator. Kalau saya guna kalkulator, saya akan dapat lebih kurang lah. Kalau saya saya ambil sini ya. V sama dengan T kuasa 2 tambah 2T tambah 6. Tolak 6. Saya ni lah di dV dt ni saya nak cari maksimum. Saya rasa mungkin lebih cepat dengan kosong. So, T sama dengan negatif 1. Bila T sama dengan negatif 1, masuk dekat V sama dengan negatif 1. Negatif 7. Negatif 7. So, lebih kurang kat sini. Dia melalui negatif 6. So, kat bawah. Jadi, dia punya gambar, dia macam ni lah lebih kurang. Ini. So, sebelah sini tak pakai. Sebelah sini je. Kat sini boleh guna kalkulator. Guna kalkulator, korang akan dapat sini, pintasan sini 1.6458. Guna kalkulator je tau. Kat sini 5. So, kita kena cari sini, cari sini. Jadi, kita guna integrate luas bawah lengkungan. Jadi, jumlah jarak sama dengan kosong kepada 1.6458 V dt plus dengan, di sini positif kan. Satu lagi integrate 1.6458 dengan 5 V dt. V dt kita yang S ni. Jadi, saya letak kat sini dulu. 1 per 3 T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 6T. Kosong. 1.6458. Ini positif kan sebab dia negatif ni nanti ni. Okey, saya dah dapat sikit. Nak copy. Yang ini 1 per 3 T kuasa 3 tambah T kuasa 2 tolak 6T. Tak ada cara lain ya. Kena rajin. Saya punya rasanya okey. Ni ini tadi apa? 1.65 64588 dengan 5. Okey, ini biasa macam biasa. Korang tekan kalkulator, korang akan dapat kat sini negatif 5.6802 tambah kat sini 42.3486. So, positifkan yang kat situ, jumlah akan dapat 48.03 lebih kurang. Boleh ya. Saya buat 100 ni. Okey. Siap. Okey, yang kelima. Ini pun saya bubuh juga dalam tajuk, dalam ni, risau pula nanti tiba-tiba keluar pula. Okey.
Soalan A dia tanya kita 3 ketaksamaan linear ataupun 3 linear inequalities. Jadi saya ambil yang pertama ni 06 ni dengan 42. Yang ni bawah ni. 42 yang ni ini. So ini kita nak cari persamaan ni, kita mesti kita cari keserunan. So 2 tolak dengan 6, 4 tolak dengan 0, berapa tu? -4 bahagi dengan 4 sama dengan -1. Yang ini kalau korang cari persamaan, korang akan dapat cari persamaan juga ke? Aduh. Y tolak dengan 6 sama dengan -1, X tolak dengan 0. Jadi persamaan saya akan dapat Y sama dengan -X tambah 6. Jadi kalau dia di atas macam tu, Y X tambah 6. Siap satu. B. Bukan B. Yang kedua saya ambil 06, 48. Yang atas tu. Yang ini pun cari keserunan juga. 8 tolak dengan 6, 4 tolak dengan 0. 2/4 sama dengan setengah. Ini kalau saya ambil mana-mana, Y tolak dengan 6, setengah, X tolak dengan 0. Ini kalau saya cari, saya akan dapat Y sama dengan setengah X tambah 6. Jadi kalau saya tengok kat situ, ini dia bawah, so Y titik apa panggil tu? Garis putus-putus. So dia tanda macam ni je. Okey, satu lagi yang garis tu Y sama dengan 2. Dia di atas, so Y 2. So ini 3, sini 2, sini 1, so 3. So B. Nilai maksimum 3X tambah 2Y. Dia kata 22. Kita ada mana? Kita ada Y sama dengan 2. Jadi kita tak Y sama dengan 2 maksimum. So 3X. Dia tanya nilai X tau. 2, 22. So 3X sama dengan 18. Jadi X sama dengan 6. So nilai X nya ialah 6. Okey. Soalan 6. Saja buat soalan-soalan ni. Latihan-latihan. Okey, rajah 3 menunjukkan segitiga ada tinggi, ada lebar. Segitiga biasa masa kita buat kecil-kecil tu. Ada tinggi. Tinggi ni ialah 3 campur 2/5. Lebar dia 4 tambah 6/5. Okey, dia tanya luas segitiga ABC. So masa itu luas sama dengan setengah darab dengan tapak tinggi. Jadi yang ini korang kena buat. Ni darab tu, ni darab ni, ni darab ni. Nanti akan dapat setengah 12 campur 8/5. Saya nak terus je. Tapi nanti ada orang nak cek pula kan. Nak cek jawapan. 60. Jadi kat sini setengah 72 campur 26/5 sama dengan 36 tambah 13/5. Okey, siap. B. Tangent ABC. ABC ni mana? A, B, C. So inilah. So ini per ni. So tangent ABC. ABC sama dengan tegak setentang 5 bahagi dengan setengah. Ni panjang ni. So tu setengah lah. 4 tambah 6/5. 5 ni tak ada. Ni kemaskan akan dapat kat sini lah. 3 tambah 2/5. 2/5. 3 tambah 2/5.
bahagi dengan 2 tambah 3 set 5. Nak buang set ni sebenarnya orang nak idea ni je. 2 tolak 3 set 5. 2 tolak 3 set 5. Lepas tu korang darab. Lebih kurang 6 tolak 9 set 5 tambah 4 set 5 tolak 6 set 5 bahagi dengan 4 tolak 9 5 akan dapat sama dengan dia negatif 2 tolak 5 set 5 41. Dia tak boleh macam ni. Dia kena kemaskan kepada 24 plus 5 set 5 bagi 41. Kat ni kurang markah. Last mesti macam ni. Okey. Boleh Okey. Yang seterusnya soalan 7. Soalan 7. Itu titik persilangan tu maknanya persamaan serentak je tu. Persamaan serentak 2 X yang tambah Y sama dengan 4. Terus buat macam ni. 4 tolak 2X dengan X squared tambah Y squared sama dengan 5. Jadi ni 1, sini 2. Masukkan dalam sini. X squared tambah 4 tolak 2X squared sama dengan 5. Kemaskan akan dapat 5x squared tolak 16x tambah 11 sama dengan 0. Factorize 5x tolak 11 x 1 0. So x sama dengan 11 per 5 x sama dengan 1. Jadi bila kita ganti x sama dengan 11 per 5 dalam y ni sama dengan dalam 1 y sama dengan 4 tolak 2 11 per 5 akan dapat negatif 2 per 5 dan bila ganti dengan x sama dengan 1 y sama dengan 4 tolak 2 1 sama dengan 2. Jadi dia tanya titik persilangan, so korang kena buat P sama dengan 1, 2 dan Q sama dengan 11 per 5 negatif 2 per 5. Mesti kena buat macam ni. Sebab dia tanya titik persilangan, tak boleh tinggal dalam sebutan ni. Nanti hilang markah. Okey, soalan seterusnya 8. 8 ni macam takut je tapi tak adalah apa-apa. So saya kadang-kadang saya lukis tu bukan apa, senang nak. Ni kat bawah ni macam mana saya nak buat ni? Sini. Okey. Jadi kat sini A kat sini, B kat sini ni sudut tepat, kat sini ni C, kat sini ni D, dia kata. So dekat sini persamaannya diberi Y squared sama dengan 16 tolak 8X. Jadi persamaan AB. Persamaan AB kita guna persamaan ini. So boleh tulis kat sini. Persamaan AB kena ada koordinat A. Koordinat A ni apabila X kosong. Apabila X kosong, so Y squared sama dengan 16. Y sama dengan plus minus 4. So kat sini 4, kat sini negatif 4. Jadi koordinat dekat sini A kita koordinat dia 0, 4. Kat yang bawah ni 0, negatif 4. So satu lagi koordinat B pula. Bila Y kosong. So kalau Y sini kosong, 16 tolak dengan 8X sama dengan 0. 8X. So X sama dengan 2. Jadi koordinat B ialah 2, 0. Kalau dia nak cari persamaan AB, garis lurus AB tak mention pun dalam apa-apa, buat dalam bentuk intercept pun boleh. So X per dengan 2 campur Y per 4 tu sama dengan 1. Ni boleh siap. Tapi kalau nak susun dia dalam bentuk
Y subjek pun boleh. So, Y sama dengan 4 tolak 2X. Ni. Okey, ni soalan A. Soalan B. Persamaan garis lurus BC. So, gradient ni kita dah tahu. Kita tahu gradient AB, MAB. Yang ini kita cari MAB. So, MAB kita dapat negatif 2. Jadi, kalau gradient CB dia serenjang atau perpendicular, jadi 1/2. Jadi, kalau kita nak cari persamaan melalui persamaan garis lurus BC melalui B kita dah ada 0,2. Kita boleh guna Y tolak 0 sama dengan setengah X tolak 2. So, persamaan kat sini akan dapat 2Y sama dengan X tolak 2. Ni persamaan. Okey, lepas tu yang C. Koordinat titik C kita selesaikan persamaan titik C yang ni. Jadi kita guna dua persamaan ni. Persamaan lengkung dengan persamaan ni. So 2Y sama dengan X tolak 2 sama 1. Satu lagi persamaan Y squared sama dengan 16 tolak 8X. 2. Selesaikan persamaan serentak ni. 1 dan 2 ni. Nanti korang akan dapat Y sama dengan 0, Y sama dengan negatif 16, X sama dengan 2, X sama dengan negatif 30. Jadi kalau dia nak koordinat C, kena mention sebagai negatif 30, negatif 16. Okey, siap soalan 8. Okey, nombor 9. Cikgu Ayah punya laju ni buat revision kan. Korang pun nak buat revision. Salah. Log 2, 3 sama dengan X. Saya terbalik tulis ya. Tak kisah kot. 3 sama dengan 2 kuasa X. Dia suruh kita cari 4 kuasa X. Ini ialah 2 kuasa 2 X. Kita boleh buat macam tu. Atau kita boleh buat 2 kuasa X 2. Jadi 2 kuasa X kita 3. Jadi 3 kuasa 2, 9. 9. Siap sini. Kemudian dia suruh kita cari 4 kuasa Y. Tambah dengan 4 kuasa 1 tambah X. Ini 4 kuasa 1, 4 kuasa X. Jadi 4 darab dengan 9, 36. Okey, B. Diberi log A3 sama dengan 0.7924. Buktikan 1 log A27A sama dengan 3.3772. Buktikan ni. So, saya ambil yang ni. Ni saya pecahkan dia log A27 tambah log A. Hukum log. So, kat sini log A 3 kuasa 3 tambah log. Sini 1 dah tertulis. So, jadi 3 log A3 tambah 1. 3 sini. Log 3 ni sama dengan 0.7924. Campur 1 sama dengan 3.3772. So, proof. Okey, yang kedua. Dia suruh kita selesaikan set 3 darab dengan A N tolak 1 sama dengan 3. Boleh tambah log je. Log set 3 tambah log A N tolak 1 sama dengan log A3. Jadi sini log A3 kuasa setengah. Boleh juga bawa kat sini. Bawa sini lah Ini jadi 1 sama dengan log 3 log A3. Ini setengah.
log A3 ni tadi 0.7924 tambah dengan N tolak 1 dengan 0.7924. Nanti akan dapat N sama dengan 1.3962. Okey. Soalan 10. Satu eksperimen dijalankan menjadi perubahan kepekatan benda-benda tu korang baca, tukarkan bentuk linear satu graf satu persi lawan T. So korang kena buat dia punya jadual. Jadi T TC. C tak payahlah saya nak copy balik ke 100 apalah. 100 0.071 200 0.065 300 0.045 400 0.038 dan 500 0.033. Supaya saya ambil satu persi dia nak satu persi tu lawan dengan T. Satu persi tekan kalkulator akan dapat 14.08. Kat sini akan dapat 15.38. Kat sini 22.22. Kat sini 26.32 dan kat sini 30.30. Okey. Jadi jadual, lepas tu kita lakarkan graf. Dia tak mention apa nama tu. Skala. So kita adjust, korang adjust. Jadi kalau saya adjust sini, saya guna sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, macam tu. Kemudian saya 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi saya tanda kat sini lebih kurang pintas kat sini lah. So kalau 100 lebih kurang kat sini. Kalau 300 saya lebih kurang dekat 5 dekat sini. 200 ni saya dia apa ni tersalah catat. Tu lebih kurang macam itulah. Kalau 400 lain. Insya ada orang call pula, biarlah dia. Jadi saya dah lukis ni. Saya terbalikkan tadi. C sama dengan apa tadi? C sama dengan C0 bahagi dengan KT tambah 1. Yang ni saya terbalikkan. KT tambah 1 bahagi C0. Jadi 1 per C sama dengan KT bahagi C0 tambah 1 per C0. Jadi kalau saya nak lukis kat sini, dia lukis 1 per C, kat sini 1 per C lawan dengan T. Maksudnya gradient saya ialah K per M saya ialah K per C0. C saya 1 per C0. Okay. C tersalah catat. Korang buat betul-betul. Atas kertas graf tersalah catat. Saya baca 0.065.
0.065. Yang nilai sebenar 1/c sama dengan 1/c sama dengan dia naik jadi 18. Ini tak betul ni, patutnya 18. So C sama dengan 0.05556. Okey, 2 1/c naught ni sama dengan 10. Dia pintas kat 10. C naught 1/c naught ni 10. So C naught ialah 0.1. So jadi M sama dengan 30.30 tolak 14.08. So 500 tolak dengan 100. Gradient saya ambil gradient yang ni, yang kena tau. Kita ambil yang kena 30 sebab sini ini revision tau. Kalau betul-betul korang kena tengok saya punya yang betul-betul. Ini dengan apa tu dia? 4.14 yang ni. Okey, kat sini gradient saya dapat 0.04055. Jadi gradient saya sama dengan 0.04055 sama dengan K bagi C naught. Jadi K saya sama dengan darab ni lah 0.04055 darab 0.1 akan dapat 0.0041. Okey. Ini siap. Tapi korang buat betul-betul. Okey, ini soalan test budak semesti. Saya buat test baru ni. Okey, 11. Okey. Dalam satu permainan meneka kebanyakan mendapat tekanan betul ialah P. Carikan bilangan cubaan yang diperlukan dan nilai P supaya min dan CNPY masing-masing ialah 15. So min NP 15 dan CNPY NPQ sama dengan 3/2 set 5. Jadi saya ambil yang ni CNPY ni saya square root kuasa 2 kan dua-dua belah. So NPQ sama dengan 3/2 set 5 ni saya kuasa 2 akan dapat 9/4 darab 5. 9 kali 5 45/4. Jadi NP saya 15. So 15Q sama dengan 45/4. Jadi saya akan dapat Q saya kat sini 3/4. Jadi kalau Q 3/4, P ialah 1/4. Jadi kalau P 1/4, NP sama dengan 15. N 1/4 sama dengan 15. So N sama dengan 60. So siap bahagian A. B. Jika 10 cubaan dilakukan, N sama dengan 10. Mendapat 3 tekaan. So X sama dengan 3. Jadi 10. C 3. P saya 1/4 kuasa 3. Q 3/4. Kuasa 10 tolak 3, 7. Ini kalau tekan kalkulator dapat 0.2503. Okey. B1. B1 isi padu 600 botol air galian yang dikeluarkan oleh sebuah kilang mengikuti taburan normal dengan min mana dia tadi min 490. CNPY dia 20. Okey, kirakan kebarangkalian bahawa sebotol air galian yang dipilih sepadu kurang daripada, so P X kurang daripada 515.
5. Lepas tu bila dapat je sini, kita tukar kepada Z. Kita buat macam ni, 515 tolak dengan 490 bagi dengan 20. Sini dah dalam Z. Z. Tekan kalkulator dapat 1.25. Ni kalau kita tengok kat sini, kurang 1.25. 1.25 kat sini. So, ambil kat sini. Jadi, 1 tolak area. 1.25. 1 tolak 0.1056 sama dengan 0.8944. Siap? Okey. 1. Yang kedua, jika 480 botol daripada 600 galian mengandungi padu yang lebih besar daripada A, so PX lebih besar A sama dengan 480 bahagi 600. Kat sini 0.8. So tukar pada Z, so P, Z. A tolak dengan 490 bahagi 20. Sama dengan 0.8. 0.8 ni saya buat macam ni. Dia lebih besar, maknanya kat sini. Jadi akan jadi negatif kat sini. Jadi kalau saya turunkan dia, basah tangan, turunkan dia, jadi akan jadi macam ni kat sini. Jadi kat sini 0.2. Kalau saya tengok 0.2, so A tolak 490 bahagi dengan 20 sama dengan, tengok jadual pada 0.2, dia akan dapat negatif 0.842. Jadi di sini saya akan dapat A 473.16. Okey, soalan 11 settle. Soalan 12. Okey, soalan 12. Soalan 12. Satu 04 B A C D 16 5.4 C. Sini 49. Okey, soalannya yang first, cari sudut ACB. ACB yang ni lah. ACB. Okey, cari sudut ACB. Kat sini ada 7. Kita kena cari AC dulu. So, AC squared sama dengan potong kosinus 16 squared tambah 7 squared tolak 2. 16, 7 cos 49 darjah. Nanti akan dapat AC sama dengan 12.57. So, sini 12.57. Kalau situ dah ada, kita boleh cari sudut ACB ni. Kita boleh cari dia macam mana? Guna petua sinus. Sini saya ambil sudut C. So, 4 per sin C sama dengan 12.57 per sin 104. Nanti akan saya dapat sin C sama dengan 0.4168. Jadi C, sudut C, saya akan dapat 24.63. Okey, siap. A, B, 1. Titik A berada pada garisan AC di mana A prime B sama dengan lakakan ni. Lakakan ni dia lebih kurang macam ni.
panjang ni sama dengan panjang ni 5.4. Jadi kat sini A prime. Jadi kalau kita nak lukis asing, kita akan lukis situ macam tu. A prime C B 5.4. Macam ni lah, lebih kurang. Sudut ni tadi C tadi 24.63. Okey, ni satu. Yang kedua, dia suruh kita cari luas segitiga ni. Luas segitiga ni ada beberapa cara. Saya cari luas segitiga besar lah. Sebab saya dah tahu sudut ni. 24.63. Lepas tu saya tahu sudut ni. 180 tolak dengan 104 tolak dengan 24.63. So kat situ saya akan dapat sudut tu sebagai 51.37. Jadi sudut ni 51.37. Jadi saya cari luas segitiga besar tau. Luas segitiga yang besar tu, luas segitiga besar saya ABC. ABC dengan setengah darab dengan berapa panjang tadi? 5.4. Panjang semua ni 12.57. 12.57 sin sudut 51.37. Jadi kat sini saya akan dapat 26.51. Okey, luas segitiga yang ni pula, yang ni saya guna luas segitiga yang tu. Saya tahu sini 51, sini pun 51 juga. Jadi saya boleh tahu yang ni. So yang tu ialah 180 basah dengan saya ni. So luas segitiga apa tadi? AB A prime. AB A prime sama dengan setengah 5.4 darab 5.4 sin 77.26 akan dapat 14.22. So luas segitiga yang ni ialah luas segitiga yang dikehendaki A prime, B dan C ni sama dengan 26.51 tolak 14.22 akan dapat 12.29 lebih kurang. Macam tu. So soalan 13. Satu objek V sama dengan 3T squared tolak 12T tolak 15. Okey. Sesaran halaju objek V dan sesarannya O, sesarannya dari O X meter selepas 1 saat bergerak, objek tersebut berada sejauh 22. Okey, maksudnya kalau saya cari S, 3T kuasa 2 per 2 tolak 12T kuasa 2 per 2, 15T tambah C. So, bila T sama dengan 1, dia kata S sama dengan negatif 22. Jadi, kalau saya cari dekat sini, negatif 22 sama dengan T sama dengan 1, saya ganti 1 kuasa 2 bahagi 2 tolak 6, 1 kuasa 2 tolak 15, 1 tambah C. Jadi C kat sini kalau saya cari dapat negatif 2. Jadi S saya 3 per 2 T kuasa 3 ni 3 ni.
kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tolak 15 T tolak 2. So, sini S saya. Okey. Kemudian, so X, dia nak ada X dalam sebutan T. Jadi, saya letak sini X lah. 3/2 T kuasa 3. T kuasa 2 tolak 15 T tolak 2. Sini. B. Jarak yang dilalui pergerakan sehingga pecutannya sifar. Jarak yang dilalui. Saya lukis V lawan T. V saya yang tu. So, V lawan T. Kalau saya lukis, saya akan dapat lebih kurang macam ni. Sini, itu 1. Sini 5. Sifar sini. So, sini 2. Jadi, saya ambil yang sini lah. Jadi, jarak yang dilalui pergerakan hingga pecutan sifar seketika. Jadi, saya ambil jarak sama dengan 0,2. V dt. Jadi, jarak terus cari kat sini. T kuasa 3. 3/2 T kuasa 3 tolak 6 T kuasa 2 tolak 15 T tolak 2. Daripada berapa? 0 hingga 2. Macam ni. Nanti saya dapat 46. C. Julat bergerak ke kiri. Julat masa bila dia bergerak ke kiri. So, V less than 0. V saya tadi 3T kuasa 2 tolak 12T tolak 15. Ni less than 0. Lepas tu saya kecilkan sikit. Tolak 4T tolak dengan 5 less than 0. T tolak tambah 1. T tolak 5. So, menjadi T 1, 5. Jadi, T 0, 5. Sebab T tak boleh negatif. Okey. Siap soalan 13. Soalan 14. Soalan 14. Korang baca, nanti korang akan dapat X ialah baju sekolah. Y ialah baju sukan. Baju sekolah ni RM RM10. Baju sukan ni RM RM6. Okey. Dia minta kita cari 3 ketaksamaan. Jadi ketaksamaan pertama 10X tambah dengan 6Y. Dia ada modal 8,000 je. So, dia tak boleh lebih 8,000. 8,000 je. Satu. Kemudian koperasi itu ingin menjual baju sekolah dan baju sukan masing-masing harga 15 dan 20. Ada lagi. Bilangan baju sekolah mesti sekurang-kurangnya. Bilangan baju sekolah sekurang-kurangnya 2 kali ganda Y. Dan koperasi ingin menjual baju sekolah dan baju sukan tu masing-masing 15 dan 10. Maksudnya baju RM5 dengan RM4. So, 5X campur 4Y tak kurang daripada, dan menetapkan jumlah keuntungan tidak kurang daripada 2,000. So, 2,000. 3.
Jadi A dah siap. B dengan menggunakan skala. Dia tetapkan skala 2 cm 100. So 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 100, 100, 200, 300. Korang kena buat sendiri ni. Saya bukan ada pakai kertas ni. Dulu kalau nak tahu cerita ni, korang kena buka link YouTube saya mengajar buat atur caraan linear. Kemudian saya pun lukis freehand. Saya lukis Y sama dengan X sama dengan 2Y. Lepas tu saya ambil 500, 400 lebih kurang kat sini. Saya lukis kat sini. Ini untuk garisan 5X tambah 4Y 2000. Dan ada satu lagi garisan yang ni saya lukis macam tu lebih kurang. Dan dia punya tu dekat sini. Dia punya rantau belurik. Jadi yang pertama, bilangan baju sekolah yang mungkin paling tinggi 800. Yang kedua, keuntungan minimum tahu dia tanya minimum apabila Y 150 dia saya tak tepat, jadi korang cari kat dalam ni bila Y 150 X saya ialah 300, jadi korang masuk kat dalam ni 5X campur 4Y. Jadi 5X saya 300 campur dengan 450 akan dapat RM 2100. Siap? Soalan 14. Saya salin sikit PQRS. Ini I 1209, I 12 130, 150, 140, 120. Lepas tu I 16, 12. Dia naik tu tau. 10%, 110, 195 dan 115. Lepas tu I 1, 19, 16, 143, 150, 133 dan 138. Lepas tu W weightage 8, 12, 4, 16. Okey, sekarang ni soalan A nya. Bahan P ni, saya biasa buat bulatan P 2009 2012. So 12 78 9 dia nak tahu X ni 130. Sebab dia tanya 9 dengan 8. So di sini 78 bahagi dengan X kali 100 sama dengan 130. Akan X sama dengan RM 60. Okey, B. B. Hitungkan indeks ke semua bahan mentah ni. Saya dah terkopi dah. Saya dah buat inilah dia bahan yang sebenarnya. Boleh cari tak yang ni? Okey, saya ambil P P tu macam ni. Ataupun saya ambil S. Korang kena buat macam ni 3 sebab dia 3 tahun. Macam ni. Jadi kat sini 209 2012 2019. Saya ambil contoh ni kenapa saya dapat 138, 120 kat sini, 115 kat sini. Saya nak cari yang ni. Jadi saya ambil 120 darab 115 bahagi dengan 100. Nanti saya akan dapat 138. Sama juga kurang. Darab ini dengan ini bagi 100 dapat ini. Ini darab ini bagi 100 dapat ni.
Ni darab ni bagi 100 dapat ni. Macam tu. B. Boleh Boleh. Tak renung-renung saya dah. Saya fokus je ni. Mau fokus. C1 I bar indeks perubahan. Jadi 143 8 tambah 150 12 133 4 tambah 138 16. Bahagi dengan jumlah semua sekali 8 tambah 12 tambah 4 tambah 16 tambah dengan 142. Alah, ke situ pula dia. Okey, dapat jawapan 142.1. Kemudian yang terakhir dia tanya cos 2009 base 2016 09 sini harga pada 2016 113.68 kat sini X, kat sini 142.1. Jadi 113.68 bagi dengan X darab dengan 100 sama dengan 142.1. Jadi saya dapat X sama dengan RM 80. Okey, tu je untuk latih 2B yang pertama. Nanti kalau saya ada masa, saya buat latih 2B yang kedua untuk paper 1, paper 2, 1, 2, 1, 1, 2 macam tu lah. Memang IMAT ni kena banyak latihan. Tak ada cara lain, tak ada cara presentation ke apa ke untuk study IMAT. Memang kena latihan yang banyak. Okay, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Waya bagi akan memberi manfaat kepada korang semua, dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel Cikgu Waya ni akan terus berkembang dan insya-Allah dapat pahala banyak sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.